Kedudukan bahasa Melayu diperkukuh dengan kewujudan Akta Bahasa Kebangsaan, Akta tahun 1963, garis palang 67. Dalam akta ini, kedudukan bahasa Melayu diangkat martabat dan darjatnya untuk menjadikan bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan dan juga digunakan dalam semua urusan rasmi. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi. Dan kita sedar di Malaysia pada hari ini bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ya, kita bangga apabila kita berbicara kita menggunakan bahasa Inggeris. Dan paling teruk masyarakat Malaysia, ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa, berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk, perkataan bahasa Inggeris, ya, menerima imbuhan bahasa Melayu. Dari mana datangnya ilmu bahasa ini? Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderaka-penderaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Masalah bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan. Saya orang Felda. Saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan saya. Di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah saya menggunakan bahasa Tamil, anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Minta maaf. Kita yang bangga anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya. Minta maaf. So, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan supaya negara ini dibangunkannya. Kita bangunkan negara ini dengan asas kebangsaan, ada jati dirinya. Salah satu aspek yang paling penting dalam jati diri ialah bahasa kebangsaan. Sekaligus, ya, kita tahu bahawa segala prosedur mahkamah mestilah menggunakan bahasa Melayu. Namun mungkin persoalan berbangkit di kotak fikiran kita bersama-sama, mengapa ada mahkamah yang masih menggunakan bahasa Inggeris? Sebenarnya peruntukan Seksyen 8 memberikan budi bicara, ya, ada perwisonya, ada budi bicaranya di situ, menyatakan bahawa mahkamah boleh atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan pihak lain selepas menimbangkan kepentingan keadilan. Ya, maknanya mahkamah sendiri pun boleh, ataupun daripada kehendak orang lain pun mahkamah boleh mempertimbangkan untuk menjalankan prosiding sebahagiannya dalam bahasa Melayu dan sebahagiannya dalam bahasa Inggeris. Sepenuhnya bahasa Inggeris tak boleh. Kalau ada, sepatutnya prosiding itu tidak sah menurut Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Pendidikan 1996 dengan jelas menyatakan bahawa dalam Seksyen 17 semua sistem pendidikan kebangsaan hendaklah menggunakan bahasa Melayu. Apa maksud sistem pendidikan kebangsaan? Ada 5 jenis sekolah yang tergolong dalam sistem pendidikan kebangsaan. Pertama, pendidikan prasekolah. Kedua, pendidikan rendah. Ketiga, pendidikan menengah. Keempat, pendidikan lepas menengah. Dan kelima, pendidikan tinggi, termasuklah universiti awam. Maka semua pendidikan
sistem pendidikan ini hendaklah menggunakan bahasa Melayu. Begitu juga dengan institusi pendidikan tinggi swasta. Ada Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Dalam Seksyen 41 memperuntukkan bahawa IPTS juga hendaklah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun kedua-dua undang-undang ini memberikan budi bicara kepada menteri, ya, ada peruntukan menyatakan kecuali dengan kebenaran menteri. Persoalannya, apakah kriteria yang diambil kira oleh menteri dalam memberikan pengecualian kepada universiti atau pendidikan tinggi ini untuk menjalankan pengajian dalam bahasa Inggeris? Kita lihat ada beberapa universiti awam yang menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Di mana punca kuasa untuk menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya? Jika menteri memberikan kebenaran, apakah kriteria yang telah diambil kira? Adakah kriterianya semata-mata atas landasan politik ataupun atas landasan-landasan lain yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat umum? Aspek lain yang sangat penting juga ialah dalam konteks bahasa Melayu, masalah yang saya nampak cabaran dengan tuntutan globalisasi ini, satu saja, saya tak nampak cabaran sebagai bahasa Inggeris, cabaran sebagai industri global, saya tak nampak. Globalisasi bukanlah satu isu baru. Globalisasi telah pun timbul sejak kita merdeka pun. Satu saja cabaran kita, cabaran jati diri. Masalah kita cabaran jati diri je. Ya, martabat darjat daulat bahasa hanya boleh ditentukan oleh penuturnya sendiri. Darjat bahasa Melayu hanya boleh diangkat oleh penutur bangsanya sendiri. Kalau kita sendiri tak bangga bercakap bahasa Melayu, kalau kita sendiri tak mampu bercakap bahasa Melayu dengan baik, kalau kita sendiri mengelaskan bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua, bahasa Melayu tidak akan ke mana pun sampai bila-bila ini. Sebab sama ada anda sedar ataupun tidak, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, anak-anak bangsa sekarang memang tak ada jati diri. Dua perkara yang mereka tak ada perasaan. Satu, sebagai warga Malaysia, mereka tak rasa bangga pun. Cubalah tanya mereka. Mereka lah orang pertama yang akan kutuk Malaysia. Memang ada anak muda yang ada jati diri. Berapa peratuskah mereka? Itu sangat penting. Menyanyikan lagu negaraku pun berdiri tegak tak boleh. Ya, ada yang masuk universiti kita minta nyanyi lagu negaraku pun ada yang tak menghafal sampai ke hari ini. Ini konsep jati diri ini. Ya. Semangat tentang semangat jati diri bangganya, ya, sebagai rakyat Malaysia itu tak ada. Kedua, tentang bahasa kebangsaan lagi tak ada. Sampai ke hari ini, hidup bahasa Melayu ini umpama gantung tidak bertali, tarik pun tak sampai ke langit, lepas pun tak sampai ke bumi, terkapai-kapai di awang-awangan. Kononnya nak martabatkan, tapi tak juga martabatkan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.